Fuyo, tengok ni. Inilah dia, hasil dia. Terima kasih Laser Cut Malaysia. Gambar dan juga saya rasa satu seni yang moden lah. Yang kalau kita tengok tadi, kalau macam ni kan, ni rambut saya zaman bila rambut saya tebal, dia boleh potong rambut saya jadi atas macam ni. Tapi apa-apa pun kita rasa macam kagum lah kan. Tak sangka kan untuk satu teknologi macam tu boleh buat sesuatu yang begitu awesome lah. Kita boleh simpan. Bagi anda semua yang berminat, bolehlah buat sesuatu macam ni. Order pada mereka untuk dapatkan dekor-dekor dekat rumah. Alright, jadi kalau kita tengok di depan kita ni, Fiona, saya kalau diberikan kayu lah, Muaz dengan Fiona diberikan kayu ni, kita tak tahu nak buat apa dan mula pada mana, betul tak? Betul. Nak ketuk macam mana, nak pahat macam mana. Sebab kayu ada macam-macam jenis kan. Ada yang kita panggil apa, kayu tradisional, ada yang nampak macam moden. Masalahnya kita dekat sini kita tak pandai. Macam mana ni? Saya ni nak gergaji pun ada teknik tu. Serius lah? Gergaji bukan letak kayu terus gergaji. Jadi kebetulan nampak. Bila sebut gergaji, Pak Din datang bawa gergaji. Takutnya. Hello. Hai Pak Din. Apa khabar Pak Din? Silakan Pak Din. Silakan Pak Din. Sorry, letak dulu. Tak apa. Tak apa Pak Din. Takutnya bila bawa masuk gergaji macam tu. Cara Pak Din pegang gergaji nampak orang lama. Maksudnya orang dah pengalaman. Pegang pun tak takut. Kita nak pegang gergaji pun takut. Betul. Lama tak lama sangat lah. Maksudnya kita membiasakan diri lah. So saya tengok baju usahawan 1971 tu. Start dari situ ke? Dah. 1971. Lama sangat ni. Okey, so Pak Din memandangkan Pak Din dah ada dekat sini kan, kita nak ambil peluang ni lah untuk tanya Pak Din kan, jenis-jenis kayu yang biasanya orang pakai. Kayu apa tu? Setahu saya tahu satu jenis kayu je. Kayu apa awak tahu? Kayu apa tu, jati. Saya tahu kayu sengal. Kan? Ada kan? Dia kayu banyak. Okay. Sangat banyak lah. Kalau dekat Malaysia, kira paling popular cengal, jati, balau. Ini balau lah. Balau. Okey. Ni balau. Antara yang dapat saya bawa lah. So, dari segi kalau katakanlah kan, kalau ditanya kepada saya, nak kayu macam mana? Okay. Dah tentu saya akan pilih kayu yang terbaik. So, kalau ada peluang, kalau macam setengah orang idamkan tapi tak dapat. Sebab harga ke ataupun susah nak dapat? Pertama harga, kedua bekalan. So macam saya pun baru terlibat tukang pun bukan sangat lama tapi banyak bercampur dengan orang-orang lama. So dia banyak cerita. So kalau dapat kayu tu, macam bulan jatuh keriba lah. Yes. Dari segi ketahanan pun Pak Din, kalau kayu-kayu yang kita nak cari susah ni, dia punya tahan tu berpuluh tahun lah kot. Dia ketahanan berdasarkan umur pokok. Kalau pokok tu dah cukup matang kan, contoh 100 tahun, bila dah diproses jadi kayu macam ni, dia akan lagi jadi lebih lama. Tapi kalau walaupun korang kata pokok tu pokok jati yang orang kenal dia sangat tahan ke apa, tapi kalau dia masih muda dah ditebang macam tak jadi jugalah. Belum cukup matang. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, kayu ni ada macam-macam jenis color kan. Antara contoh yang macam ni lah kan. Yang ini dia nampak macam merah-merah sedikit. Memang asal kayu ni color macam kayu ni saya dapat koleksi peribadi lah. Ini sebahagian koleksi peribadi. Kayu-kayu daripada luar negara. Mungkin Pak Din boleh kongsikan kayu daripada mana tu Pak Din? Yang ini Purple Heart. Dia sama macam ni. Okey. Yang saya tahu dia daripada Brazil tu. Koleksi peribadi. Yelah, kalau ada orang minat kereta, koleksi peribadi kereta. Orang minat kayu, ada koleksi peribadi kayu lah. Grup tukang, dia orang pun ada koleksi peribadi. Sama ada peralatan tukang, kayu-kayunya. Macam ni Wengi. Pun dari, kalau tak salah saya, daripada Afrika ataupun Brazil. So ini kalau untuk peminat macam buat keris, ulu keris, dia suka ni. Kenapa yang ni menjadi pilihan orang yang buat keris? Sebab dia senang kata, kalau panggil barang rare ataupun limited edition, memang orang lain tak akan ada. Aku ada, kau ada. Macam tu lah. Jadi kepayahan ataupun kesukaran untuk membuat satu benda ni Pak Din, adakah bergantung kepada kayu tersebut? Sebab yelah, kalau nak nak pahat semua, betul. Jenis-jenis lain-lain tu. Betul. Sepanjang pengalaman saya, yang paling best cengal. Dan yang paling susah, istilah lain dia kita panggil liar, balau. Kenapa tu? Sebab dia balau, dia
dia punya struktur urat apa semua dia agak liat. So untuk kita kawal kawal apa macam mata pergerakan apa semua apa yang kita nak dia tak nak ikut. So kalau apa cengal memang dia sejenis kayu keras tapi bila kita mula memahat tu dia kita layan dia akan ikut lah senang kata macam tu. Kalau kita tengok kan seni kayu ni dia ada orang kata yang ada membezakan dari segi tradisional dan juga moden. Macam mana kita nak bezakan seni tradisional ni? Tradisional ni dia lebih kepada ciri-ciri maksudnya kebudayaan asal usul. Contoh jurutukang Melayu dia akan menghasilkan reka bentuk dan ada ciri-ciri kemelayuan tradisi dia lah. Dan jika jurutukang Cina dia akan ada ciri-ciri dia yang tersendiri dan juga bangsa-bangsa lain. So tradisional juga macam kita faham dia sudah berlaku 50 tahun yang dahulu. So bila kita sekarang berada di sini kita panggil yang 5 tahun dahulu itu ya tradisional. Yang mana bila kita lihat bentuk dan reka bentuknya kita tahu dia berasal daripada jurutukang mana, Melayu ke, Cina ke, India ke atau masalah mana-mana lah. Betul. Jadi dengan sekarang waktu itu jurutukang mereka lebih menggunakan kayu-kayu yang kita panggil macam ni lah, kayu solid, kayu yang memang asalnya memang kayu lah. So bila satu proses berlalu, masa berubah, jadi bekalan kayu mungkin kurang ke apa, so dan juga perkembangan teknologi. Kan macam tadi kita tengok tak ada orang cakap apa dulu jurutukang dahulu tak pernah terfikir ada laser kan atas kayu ada CNC maksudnya ukiran kalau orang dulu kalau mengukir dia perlu ada bakat boleh mengukir tapi waktu sekarang untuk mengukir kita mungkin boleh ambil masa 10 atau 20 minit dah siap walaupun orang tu tak ada bakat mengukir dia boleh mengukir dengan menggunakan teknologi. Contoh macam ni lah. Okey, so boleh tak kita cakap macam dari segi apa tu seni kayu tradisional tu memang pakai peralatan contohnya macam benda ukir tu, tukul dan sebagainya kan? Bagi saya kalau nak buat perabot tradisional sama ada itu pilihan lah, sama ada nak gunakan peralatan tradisional atau teknologi masa kini. Kalau katakanlah kita nak menghasilkan satu perabot antik contohlah yang sudah umur 100 tahun. Reka bentuknya sama tapi boleh dihasilkan pada waktu sekarang dengan teknologi. Bentuk yang sama dengan teknologi sekarang. Okey. So macam gergaji, tukul, pahat itu adalah satu peralatan memang sejak dulu digunakan. Yang asasnya lah. Sebab waktu itu mesin-mesin moden belum wujud. So sekarang banyak mesin-mesin moden yang mempercepatkan kerja. So boleh digunakan lah. Tapi macam saya sendiri pun walaupun ada mesin yang canggih yang moden, ada waktu kita perlukan peralatan ini juga. So yang tak dapat dilakukan oleh mesin-mesin moden. Mungkin belum dicipta atau bagaimana. So macam dahulu kita nak menggergaji, nak potong kayu guna gergaji macam ni lah. So zaman moden dia ada gergaji. Dia ada lagi senang mesin kan? Kan. So dia ada tapi risiko dia pun tinggi. So kalau macam pisau-pisau iaitu untuk memotong lah. Dia punya pusingan 30,000 RPM pusingan seminit. Kalau macam ni kecederaan kurang, risiko untuk putus jari pun kurang. Betul. Kalau yang tu putus terus. Okey, sebab yang ni ialah ikut kita punya tenaga kan. Dan bagaimana pula dari segi kalau dulu tradisional, saya ada tengok orang buat apa rumah ke apa buat perabot ni dia tak pakai paku pun. Betul kan? Masih lagi digunakan sekarang ke? Sekarang ikut pada permintaan. Ada pelanggan yang memang cita rasa dia mahu ada satu kesenian yang apa maksudnya pembinaan tu tak ada menggunakan paku dan juga skru. So kita macam bagi saya ada membuat perabot tempahan khas. Jadi ikut pada apa permintaan dia. So kalau dia aku tak nak paku, tak nak skru langsung, aku nak tanggam. So bagilah tanggam. Kuat dah tanggam ni dia punya sebab tak ada paku kan. Contoh ni lah. Yang ni tak ada paku langsung. Ini tak ada. Macam mana? Ini kawan saya, geng-geng pertukangan buat. So ini tanggam. So maksudnya kayu ni dia tembus ke sini. Kalau yang jelas yang ni lah. Boleh nampak ni dia kayu punya ni dipotong, kemudian tembus di sini. Nak tahu kuat tak kuat, dia akan belah di sini dan dipasak. So bermaksud dia kalau dari segi struktur ni boleh ambil saya boleh ambil sampel ada satu buat. Oh ini contohnya. Contohlah kan. Macam tadi dia dah masuk.
Okey. Kemudian kat sini dia belah, dia akan pasak. Jadi benda ni kembang. So kayu tu kembang. Jadi dia memang ketat lah. Selagi tak patah, selagi itu dia melekat di situ. Sebab tu pilihan kayu yang tepat penting. So kalau macam kayu-kayu lembut, dia akan mengecut, dia akan longgar balik lah. Betul. Sebab tu macam cengal ke balau boleh buat, tapi dia punya sifat balau ni dia suka crack-crack. Dia ada sifat-sifat kayunya lah. Ada sifat lah. Tapi kalau kita tengok kan, kayu ni kan memang cantik kalau dia buat perabot dan sebagainya. Tapi saya memang ada satu benda yang sangat-sangat risau bila ada perabot kayu dekat rumah. Kawan yang kita tak nak tu ada dekat rumah, anai-anai. Macam mana kita nak jaga supaya tak nak ada anai-anai datang? Anai-anai bukan kata bagi orang-orang yang memiliki perabot di rumah, bagi seorang tukang kayu pun dia seolah-olah satu mimpi yang sangat ngeri lah. Mimpi yang ngeri lah. Ini contoh ke Pak Din? Ini contohnya. Okey. Okey, ni contoh. Contoh ni. Anai-anai. Ini berat. Berat. Okey. Ini adalah hasil kerja anai-anai lah. Ya. Tapi jika dia ni jatuh ke tangan orang yang kreatif, dia akan jadi lebih cantik. Dan ada juru tukang yang memang sengaja bagi anak-anak makan untuk dihasilkan produk. Ada juga kreativiti lah ni. Atas kreativiti dia. Jadi kalau macam ni bukannya rosak sepenuhnya, tukang kayu tahulah apa dia nak buat. Maksudnya benda ni tak akan terbuat. Contoh macam saya tukang kayu, benda ni beli. Pakai ada sejumlah kos yang diperuntukkan. Tiba-tiba dimakan anak-anak, kalau nak buang gitu sayang lah. So cuba fikirkan supaya boleh digunakan dan boleh dimanfaatkan dan boleh dapat pulangan. So itu dari sudut perniagaan lah. Okey, baiklah. Mungkin Pak Din boleh kongsikan Instagram? Instagram saya Pak Din Woodworking, dan Facebook Nordin, page Pak Din Woodwork. Okey, Pak Din Woodwork. Jadi saya rasa Pak Din ni seorang yang suka berkongsikan ilmu. Jadi untuk anda yang minat dengan kayu ni, kena jumpa orang macam Pak Din ni dan and the gang lah Pak Din. Datang kalau ada kesempatan dekat Kelang Utama, sila datang ke workshop saya. Alright. Baiklah. Terima kasih Pak Din. Terima kasih Pak Din. Sama.